Sebenarnya pada hari ini kita cuba mencari sudut positif, sudut yang boleh memberikan inspirasi dan mencelikkan para ibu bapa ataupun bekas suami ataupun bekas isteri untuk terus menjaga kebajikan anak-anak kita. Baik, dan kita bersama dengan perunding motivasi kita, Saiful Bahri Osman. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga tetamu yang kita tunggu-tunggu nak dengarkan pendapatnya, Nur Nabila pada hari ini. Baik, terima kasih bersama dengan kami. Terima kasih. Jebat dekat mana? Jebat ada kat rumah. Selalu tengok dekat Instagram. Kalau tak PKPB, kami bawa jebat, kami bawa Syarnas ke studio. Baik. Berpisah, jangan sampai anak terpisah. Mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Soalan pertama ni saya rasa saya nak ajukan kepada Encik Saiful. Sebab macam yang Fahrin katakan tadi, apabila kita bercakap tentang perceraian, ianya adalah suatu konotasi yang negatif. Tetapi bagaimana kita nak melihat bagi seorang ibu dan bapa untuk memastikan anak-anak mereka ini tidak terputus hubungan dengan mereka. Okey, baik. Terima kasih Uyai dan juga Farin dan juga kepada semua penonton wanita hari ini. Tak lupa kepada sahabat saya, Cik Nabila yang berada di sebelah. Baik, terima kasih. Soalan yang bagus. Dan topik hari ini pun menarik sebenarnya, walaupun saya rasa macam wow. Bagus topik ini untuk dibincangkan. Dan so berpisah jangan sampai anak terpisah. Baik, sebelum saya nak melakar dengan lebih jauh lagi untuk saya bawa topik pada hari ini, saya suka bawa kepada apa yang dikatakan oleh Abu Ayyub Khalid tentang satu soalan yang ditanya kepada baginda Nabi SAW. Bahawanya seseorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang membuatkan aku boleh masuk ke dalam syurga?" Kata lelaki ini, pertanyaan lelaki ini kepada baginda Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan bahawa beribadahlah kamu kepada Allah. Nombor satu, beribadah. Nombor dua, jangan kamu menyekutukan ataupun mensyirikkan Tuhan. Nombor tiga adalah mendirikan solat. Nombor empat, tunaikan zakat bila mana kamu mampu, kata Nabi SAW. Dan yang kelima tu cantik. Nabi kata apa? Eratkanlah hubungan silaturahim. So topik kita pada hari ini yang kita nak bincangkan, yang kita nak kupas adalah berkaitan dengan silaturahim, iaitu bagaimana sesuatu pasangan itu apabila dia berpisah, dia tidak menjadi sebagai penghalang, batu penghalang ataupun menjadi racun kepada sesuatu hubungan sama ada ibu dengan anak ataupun bapa dengan anak tersebut. Betul. Baik. Faktor utama, Farin, faktor utama yang saya lihat terjadinya halangan ataupun permusuhan seperti mana dalam yang kita lihat tadi, sorotan tadi, mungkin mentaliti ataupun budaya masyarakat di negara ini bila sebut tentang perceraian, konotasinya adalah negatif. Sedangkan minta maaf, dalam Islam sendiri pun tidak mengatakan sedemikian negatif. Hatta kalau kita lihat kepada sirah sekalipun, Nabi SAW juga pernah menceraikan salah seorang di antara isterinya, iaitu Hafsah binti Umar, anak kepada Umar. Kemudian Nabi rujuk kembali. Baik, apa yang saya nak katakan di sini adalah faktor utama yang menjadi kepada dilema ataupun permasalahan di antara suami ataupun isteri ataupun pasangan ini adalah disebabkan dendam. Baik. Ya, dendam kan. Ego. So bila mana dendam itu berada di dalam jiwa, baik, ini kisah benar Cik Nabila ada di sini, kisah benar. Saya salutlah Nabila dengan Syarnas ni. So walaupun konflik pernah terjadi tetapi mereka sangat profesional di dalam menangani ataupun dalam membesarkan anak mereka yang bernama Jebat. Memang Jebat sungguhlah. Baik, ada Jebat. So kes ini saya merujuk kepada kes kisah benar yang mana kami mendapat satu kes seorang anak yang berusia lingkungan dalam 12 tahun telefon, boleh tak saya nak jual gelang emas saya yang ada di tangan saya ni. Tanya sebab? Kenapa nak jual? Sebab nak beli susu adik. Subhanallah. So kenapa nak beli susu adik? Mak tak ada, ayah tak ada. Mak lari tinggalkan kami sebab setelah diceraikan oleh bapa. Jadi nak balas dendam dekat bapa, mak pun tinggalkan kami. Jadi duit tak ada, saya nak jual gelang ni. Boleh tak? So saya tak nak mengupas kes itu, tetapi yang saya nak bawakan kepada semua penonton wanita hari ini, so dendam. Kerana dendam, perbuatan yang kita rasakan kita tak berapa suka dengan pasangan tersebut, maka natijahnya pembalasan dendam tersebut kita berikan kepada anak-anak. So itu amat tidak baik. Dendam. Itu yang menyebabkan ada dalam kalangan ibu bapa yang memisahkan pasangan mereka dengan anak-anak itu tadi. Tapi yang pasti, yang jelas, Nabila dan juga Syarnas tiada dendam. Tersenyum drama. Okey Nabila, kita tahu alhamdulillah situasi sekarang cukup positif dan boleh dijadikan contoh. Tapi kita mungkin kalau tidak keberatan untuk kita imbas sedikitlah pada peringkat awal. Tidak ada pasangan, tidak ada ibu bapa yang ingin berpisah maupun bercerai. Pada ketika peringkat awal, ramai yang mengikuti.
kita mengakui terbawa-bawa juga emosi antara kedua-dua anak. Boleh ceritakan tentang situasi dan mungkin momen pada waktu itu? Perasaan, dilema. Mula-mula memang tak dinafikan lah. Memang ada perasaan marah dan mungkin ada dendam. Memang saya dan Shana sangat emosional di mana kita bergaduh pada permulaan yang kita nak berpisah tu. Dan lama-lama lama-lama tu I macam fikir macam mana I nak go on kalau I duduk, I rasa macam perasaan tu sangat berat untuk I lalui setiap hari. Dengan rasa marah, dendam, benda tu sangat heavy untuk I hidup dan tidur setiap malam. So I cakap tak apalah, I rasa I nak let go semua dan I nak start fresh and I nak tengok benda ni sebagai satu benda yang bukan maksudnya yang affect you, kehidupan seharian I. So then lepas tu I try to let go sikit sampai I dengan Shana sekarang memang kita orang sangat, nak cakap profesional ke, tu term yang betul ke, tapi memang kita sangat memainkan peranan masing-masing sebagai ibu bapa kepada anak kita lah. So bila kita jumpa, kita boleh borak apa yang kita nak borak, tapi dalam masa sama apa keperluan anak dan untuk kita be there for Jebat, kita buat. Kita buat painting sama-sama. I naik je motor dengan dia dengan Jebat sama-sama. Tapi kita fokuslah. Yang fokus tu pada anak dan I tahu bila I buat macam tu, I boleh nampak anak I dia sangat full of love. Dia tak rasa apa-apa, cuma kadang-kadang dia adalah tarik tangan I, dia tarik tangan bapak dia. So I macam kita kesian, tapi tapi tak apa. I akan cuba yang terbaik untuk dia dapat dari kedua-dua pihak. Menarik apa yang Nabila kongsikan tadi sebab ini adalah sesuatu yang mungkin ada dalam kalangan yang merasa janggal melihat bekas pasangan bersama-sama membesarkan anak, membuat aktiviti bersama dengan anak itu tadi. Tetapi sebelum saya tanya kepada Encik Saiful, mungkin Nabila boleh kongsikan juga. Untuk mencari kekuatan untuk membuat apa yang Nabila buat tadi itu bukan mudah. Bukan mudah untuk melepaskan dan orang kata nak move on dan move forward. Apa yang membuatkan Nabila rasa ini adalah waktunya aku kena kuat demi Jebat? Mungkin turning point dia tu. Turning point itu. Turning point tu bila sebab I dengan Shahnaz kita punya nak berpisah tu dalam masa setahun kan. Benda tu dan kita PKP berapa bulan. So banyak I buat I fikir self reflection, kita minta lah dengan Tuhan supaya you boleh benda ni maksudnya tak boleh affect I sampai bila-bila. Imagine ada setengah pasangan tu sampai tua dia still pisahkan anak dia dengan ayah. Macam mana anak tu, benda tu adalah satu example yang tak elok and benda tu I tak nak Jebat lalui. So turning point dia I rasa banyak I buat apa orang kata muhasabah diri di mana you kena buat change tu. You kena set the tone lah orang kata kan. Macam mana you nak anak you dibesarkan? Vibe apa? You nak yang cakap-cakap asyik duk kutuk bapak dia ke? Tapi ataupun dalam environment yang penuh kasih sayang, tapi I choose to besarkan anak I dengan environment yang penuh kasih sayang. Sebab I dah tak boleh bagi dia satu complete family. So I pilih untuk bagi yang terbaik dari segi apa yang ada sekarang lah. Apa yang ada sekarang, I make the best out of it. Secara ringkas, apa pendapat keluarga, rakan-rakan terdekat dan sebagainya tentang apa yang anda lalui sekarang? Pendapat diorang suka tengok bila kita boleh bekerjasama. Tapi pun diorang tahu apa yang kita lalui dan diorang sangat diorang happy lah that kita finally dapat ketepikan semua tu and jadi normal lah saya rasa. Alhamdulillah. Dan untuk mencapai kata tengah orang kata bagi dua pasangan yang telah berpisah ni tadi. Dan mungkin Cik Saiful, saya tertarik apabila Nabila kongsikan tadi tentang mereka sebagai ibu dan bapa walaupun sudah bercerai memikirkan tentang Jebat anak mereka secara holistik dari segi pendidikannya, pembesarannya. Mungkin Cik Saiful boleh kongsikan juga bagaimana kesan kepada anak-anak yang apabila ibu ataupun bapa mereka berpisah dan mereka juga dipisahkan dengan kedua-dua orang tua mereka. Okey, terima kasih soalan yang bagus daripada
saudara Cik Uyai kita ya. So, saya tertarik apa yang Cik Nabilah katakan tadi. Cuma dia turning point tu saya rasa saya nak kupas sedikit je. Nampaknya Cik Nabilah kita tadi dia memilih jalan untuk memaafkan. So kena ingat itu kata kunci dia. Kata kunci dia memaafkan. So kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak berdendam ataupun kita nak memaafkan. Kena ingat bila mana seseorang itu memaafkan, memilih untuk memaafkan secara tidak langsung, dia mendidik pemikiran dia dan juga hati dia untuk menjadi lebih tenang. So bila seseorang itu menyimpan dendam, marah, setiap kali dia akan ingat peristiwa-peristiwa silam, dia dendam, dia benci, dia marah. Lama kelamaan dia akan jatuh sakit dan juga dia tak mungkin untuk melupakan keadaan tersebut berbanding dengan orang yang memilih untuk memaafkan. Lama kelamaan dia akan boleh menerima keadaan tersebut. Untuk yang berada di luar sana, pesan saya berkaitan dengan soalan yang dinyatakan oleh Uyai tadi kan. So, apa yang penting adalah yang pertama sekali rawat hati dulu. So rawat hati kita dulu. So kenapa nak rawat hati ni? Sebab apa? So bila hati kita ini terlalu kotor, maka pemikiran kita akan kotor. So bila mana pemikiran kotor, berfikir dengan cara yang negatif, maka tindakan akan negatif. Itu yang menjadikan kita yang menjadi penghalang, batu penghalang, memisahkan. So sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda, hadis riwayat Abu Daud, dia kata apa? Seseorang itu dianggap berdosa jika dia tidak menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. So konteks nafkah ini bukan sekadar tempat tinggal, orang kata makan minum, bukan itu saja, tetapi termasuk juga kasih sayang. So hak anak untuk ibu bapa yang berada di luar sana, hak anak-anak adalah mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada ibu dan daripada seorang bapa. Ingat, anak mengenal kasih sayang bererti diukur dari sudut masa. Macam yang Cik Nabilah tunjukkan, ceritakan ada masa yang diruangkan untuk jebat, ada juga saudara Sanas juga ruangkan masa untuk jebat. Itu lambang kasih sayang seorang anak yang ditengok, yang dilihat daripada apa yang diberikan oleh seorang ibu dan seorang bapa kepada diri dia. Maka pesan saya, elakkan ibu bapa yang berada di luar sana kena profesional lah, senang cerita. Istilah profesional kan. Kan? Term yang paling mudah kan. Be professional. So hidup mati jodoh semua ketentuan Tuhan. So kalau kita dah tidak ada jodoh bersama si fulan, tetapi jangan kita menjadikan diri kita sebagai punca untuk memutuskan silaturahim. Itu pesanan tu awal sangat ni, kita banyak lagi nak bincang ni. Tadi Profesor, saya kira dalam situasi ini sebenarnya ayat lebih tepat berlaku menjadi matang sebenarnya. Yes. Matang. Okey. Matang. Okey. Nabila, kalau kita lihat mungkin situasi sekarang, mungkin boleh kita kata masih lagi agak baru. Kalian berdua tak bertemu lagi, mungkin pengganti. Tapi bagaimana situasi, katalah suatu hari nanti ada pengganti yang mungkin bersama. Apa mungkin agaknya prinsip Nabila terhadap perkembangan jebat ni agaknya? Terhadap pasangan baru ataupun anak? Pasangan baru dan juga untuk kepentingan anak. Agaknya kadang-kadang Nabila, bukan apa, kadang pasangan yang akan menjadi penghalang pula. Cemburunya, egonya. Macam benda ni saya terfikir, tapi untuk buat masa sekarang saya tak pernah melalui pengalaman ni. Maksud kita tak ada pengalaman macam mana menghadapi situasi bila masa saya ada pasangan baru atau Syahnas. So saya ada juga kawan-kawan yang dah pun berpisah dan ada pasangan. Saya minta nasihat macam mana, apa yang saya kena buat, apa yang masalah yang timbul bila bila you dah ada pasangan baru. So kat situ I dah dapat input dan kat situ juga I boleh tengoklah untuk masa depan nanti macam mana I nak tackle the whole situation. Tapi nak kata macam mana, fokus saya tetap anak, di mana semua orang pun bila ada pasangan baru, dia orang akan nak pasangan baru dia menerima anak tu. Tapi sebagai orang kata you dah ada satu lagi orang kata yang datang dengan you, you perlu pandai bijak dalam manage, menguruskan keadaan tu. Jangan ketepikan husband you ataupun jangan ketepikan wife you. You macam mana sinergi tu, you nak kena cantik. Saya kira semua pasangan perlu telus dan juga perlu jelas tentang komunikasi itu dan situasi itu sebenarnya. Jangan berat sebelah, jangan dengan anak lebih, pasangan tak boleh tegur anak. So you kena betul-betul faham and get the right, orang kata sinergi lah. Okey Nabila, saya ada satu soalan. Bila kali terakhir bercakap dengan Syahnas? Semalam. Kali ini saya bawa Nabila sekali lagi bercakap dengan Syahnas. Okey, Syahnas di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syahnas. Dekat mana tu?
saya ada di luar kawasan. Okey, kalau di dalam kawasan kami dah bawa dah ke studio ni. Okey, Syarnas, mungkin Syarnas boleh kongsikan sekarang bagaimana Syarnas melihat situasi walaupun sudah bercerai, masih lagi mementingkan pembesaran dan juga kebajikan Jebat Jeda ni. Okey. Macam mana nak cakap kalau macam mana sekalipun antara kita sebagai suami isteri walaupun dah tak ada jodoh bersama, yang penting anak tu memang anak kita, itu milik kita, so kita kena jaga bersama. Tak kisah ada pasangan baru ke, pasangan yang akan datang ke, pasangan apa sekalipun, anak tu jatuh nombor 1, so pasangan dia kena jatuh nombor 2 bagi saya. So saya tak tahu, ini pandangan saya sebagai seorang lelaki lah, tapi saya ada dengar juga tadi apa yang Nabila cakap tu, actually ada betul dia juga. Apa yang Nabila cakap daripada segi nak sinergi kan, daripada segi relationship tu kan, mana nak lebihkan apa semua tu kan. Tapi tak tahu, bagi saya tetap akan utamakan anak saya lah. Nombor 1 adalah Jebat, itu forever lah. Okey, dan pada peringkat awal Syana, sebenarnya kan, apabila situasi yang kita lihat pada peringkat awal memang sangat genting kan, kita tak dapat nafikan. Saya pun dah tanya kepada Nabila, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, apa perkara pertama yang bermain di dalam fikiran apabila di tengah kemelut bercerai ataupun tidak, dan keputusan yang nak diambil tu bagaimana kan? Adakah kita ni seorang lelaki yang terbaik untuk dia? Itu je. Okey, dan tentang anak pula bagaimana? Apa yang sangat-sangat difikirkan oleh Syarnas? Bolehkah kita jadi bapa yang terbaik untuk dia? Okey. Sebab bagi saya kalau kita nak jadi seorang lelaki yang baik ke ataupun family man yang baik ke, kita kena titik beratkan utama tu sebagai keluarga. Mungkin at first dulu saya pun memang tak berapa pandai lagi dekat situ, tapi as we grow along, maknanya Jebat pun dah 25 bulan dah sekarang ni, saya dapat rasakan saya ni makin matang dalam menguruskan dalam menguruskan perasaan saya lah, sebab saya belum lagi dapat kesempatan menguruskan Jebat personally kan. So menguruskan perasaan saya sebagai seorang bapa lah. Itu insya-Allah. Okey, baik. Mungkin Syarnas boleh kongsikan juga di awal-awal berlakunya situasi ini, bagaimana Syarnas dan juga Nabila mencari jalan tengah untuk pertama sekali memastikan Jebat ini emosinya, pembesarannya tidak terganggu. Apa yang dilakukan? Pastinya ianya sukar untuk awal-awal tu, tetapi orang kata apa sahaja pertelingkahan yang ada itu harus ditolak ke tepi. Adakah ini dari komunikasi yang lebih baik? Dia bukan macam tu tau. Dia masa kita tengah gaduh, semua benda pun jadi tak elok kan. Benda wangi pun jadi tak wangi kan. Tetapi bila kita dah cool down, kita keutamaan kita banyak. Sebenarnya saya dengan Nabila, kami tak pernah gaduh pasal Jebat. Macam dia cakap apa, I rasa untuk ni untuk Jebat. So saya akan macam okey. Kerana bila saya pun bagi opinion saya macam Jebat, macam I rasa yang kita buat. Dan dia kata macam okey, kita buat macam ni. Okey, sebab kita tak pernah bergaduh pasal Jebat. Yang actually yang ada isu antara saya dengan Nabila tu adalah isu orang kata rumah tangga saja, tak ada berkenaan dengan anak. So saya rasa tak perlu libatkan Jebat dalam hal ni. Macam walaupun apa saja yang kita bergaduh di luar ke, di mahkamah ke apa ke, sebenarnya itu adalah untuk kebaikan Jebat. Itu yang kita usahakan dan kita utamakan. Okey, Syarnas, kalau kita melihat sebenarnya anda berdua adalah pasangan yang mungkin boleh jadikan contoh. Betul. Seperti mana semua orang manusia akan melalui saat-saat genting, beremosi dan sebagainya. Tapi kini anda menjadi contoh, dan mungkin apa yang Syarnas boleh kongsikan kepada pasangan-pasangan di luar sana kalau juga mereka melalui dalam situasi yang lebih kurang sama mungkin. Dia macam ni. Kalau kita sebagai seorang lelaki, ini saya cakap daripada perspektif saya lah. Okey. Kalau kita sebagai seorang lelaki, bila kita kahwin tu, kita tahu kita kahwin dengan tanggungjawab, bukan dengan wanita tu saja. Kita kahwin dengan tanggungjawab. So kalau mungkin kalau kita ni tak boleh bertanggungjawab, kalau kita tak perasan tanggungjawab tu, maknanya ini saya cakap daripada pihak saya, dan kalau saya rasa saya tak nampak, maknanya saya consider gagal untuk menjadi seorang suami yang baik. Suami, bukan seorang ayah. Itu different tau, suami dan ayah. So apa yang saya boleh cakap dekat So apa yang saya boleh cakap dekat sini, at first place kalau kita rasa kita ni tak mampu, dah tak mampu dan tak
orang kata tak capable of being a great husband tu ni, kita lebih baik kita jangan menyiksa dan mungkin kita lebih selesa dan lebih sesuai menjadi seorang sahabat. Dan apa yang saya boleh cakap dengan saya dan Nabila sekarang ni, billahi ta'ala saya tak pernah pun bergaduh dengan dia walaupun sesaat pun selepas kita orang dah selesaikan semua ni secara elok. Sebab kita orang dah faham positioning kita di mana dan apa kedudukan kita sebagai seorang kawan dan sebagai seorang co-parenting, dan dia pernah menjadi isteri saya hormat dia dan dia pun hormat saya sebagai seorang lelaki dan seorang bapa kepada Jebat. And they acknowledge saya sebagai seorang bapa, dan for me that is the most important part of the story. Okey. Co-parenting itu yang paling penting. Dan Farin mungkin ada Sharnas, saya nak salute pada Sharnas, very gentleman guy. Dan mungkin sebagai yang terakhir mungkin Sharnas boleh memberikan mungkin berkongsi sedikit ucapan kepada Nabila bersama dengan kita semua. Saya rasa hari-hari ucapan saya bagi dia. Okey, yang ini istimewa sikit untuk Jebat mungkin. Saya cakap Jebat tak akan pernah dapat mak yang terbaik macam Nabila. Itu saja. Full stop. Dan apa yang saya boleh cakap, the memories yang saya ada dengan Nabila as husband and wife dan sebagai seorang kawan sekarang ni adalah satu perjalanan yang bagi saya banyak mengajar dan cukup indah bagi saya. Tak ada yang pahit. Tak ada. Bagi saya pahit tu adalah kalau nak rasa manis selalu je kena kecil manis kan. So dia kena ada pahit-pahit sikit baru dia rasa macam kopi sedap lemak. So bagi saya apa saja yang saya lalui dengan Nabila dan apa saya nak cakap pada Nabila, terima kasih kepada dia kerana membesarkan Jebat dengan sangat baik dan menjadi seorang ibu yang sangat baik dan pernah menjadi seorang isteri yang sangat baik pada saya. Dan saya harap satu hari bila dia mencari kebahagiaan dia, insya-Allah dia akan bagi yang terbaik as dia pernah bagi pada saya. InsyaAllah. Baik. Okey, itu kata-kata Sharnas untuk Nabila. Nabila, mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kembali kepada Sharnas. Dan menjadi contoh kepada kita semua. Pasal saya rasa ucapan mereka sangat-sangat ikhlas dan dari hati sebenarnya. Saya pun dah bergenang dah ni. Nabila, silakan. Saya pernah cakap dekat dia dulu. Saya kalau cari kriteria bini, saya suka dia masak bihun je. Nabila, silakan mungkin. Ucapan untuk Sharnas untuk depan ke? Ya. Boleh. Apa sahaja. Tak, untuk saya nak terima kasih kepada Sharnas kerana tak pernah ada satu hari yang dia abaikan Jebat Jayden. Dan walaupun pada permulaannya tu saya tahu susah untuk Sharnas, tapi dia tetap konsisten dan datang dan pastikan dia sentiasa jumpa anak dia hari-hari lah. Dan sampai sekarang memang anak saya memang sangat nampak je Sharnas memang dia akan lain macam lah. Dan terima kasih untuk tu dan terima kasih kerana menjadi seorang ayah yang bertanggungjawab dan terbaik. Dan I doakan kita sama-sama dapat mencari kebahagiaan yang dicari bersama walaupun Amin. haluan berlainan. Wah, menarik nafas panjang saya. Kami semua pasti terasa dan saya pasti penonton semua juga terasa satu ucapan yang cukup ikhlas. Terima kasih sekali lagi kepada Sharnas kerana bersama kita. Topik kita pada ini. Dan kami doakan yang terbaik untuk anda semua. Betul. Amin. Macam Jebat saya dah bagi tahu tadi dekat meja suruh tengok TV. Sebab mak dia keluar TV. Dia cerit lah. Okey. Baik Sharnas, terima kasih. Assalamualaikum. Lain kali kita datang ke studio pula ya. Okey, baik. Baik, insya-Allah jumpa. Farin, kalau saya boleh gambarkan dalam satu perkataan, apa yang dikongsikan oleh Nabila dan Sharnas tadi adalah indah. Walaupun sukar untuk dilalui, tetapi ianya menjadi contoh kepada orang lain. Dan pastinya di sebalik sosok seorang Nabila dan juga Sharnas ada support system yang kuat, Encik Saiful. Dan support system ini mungkin kita boleh kaitkan rapat dengan keluarga. Encik Saiful, kita nak melihat bagaimana sebenarnya keluarga di sekeliling kita ni memainkan peranan untuk memastikan kita sebagai ibu ataupun bapa ni tidak memisahkan anak-anak kita dengan bekas pasangan. Dan kisah mereka ni dijadikan iktibar dan contoh. Ya. Terima kasih. Satu soalan yang bagus saya kira untuk satu didikan kepada keseluruhan rakyat di Malaysia ini. Baik, support keluarga itu sangat penting, terutama untuk seorang isteri.
because dia perlukan sokongan emosi dan sebagainya. Namun sukar untuk saya mengatakan di sini bahawa hati-hati jangan keluarga tersalah memberi tafsiran kepada sesuatu hubungan tersebut. Dia sama ada dua lah. Sama ada keluarga memberi support yang positif ataupun yang negatif. So kalau keluarga memberi support yang positif, dan saya akan percaya Nabila mendapat support yang positif daripada keluarga dia. Alhamdulillah, syukur. Dan tak lupa kepada Sanas yang boleh jadikan sebagai contoh. Baik. Kerana di situ bila mana keluarga memainkan peranan sebagai tanggungjawab dalam satu kelompok yang besar, memainkan tanggungjawab dia sebagai ahli keluarga, memberi support kepada ahli keluarga yang dalam kesusahan ini, insya-Allah perkara ini lebih mudah untuk dihuraikan ataupun diselesaikan berbanding ahli keluarga menjadi batu api. So yang ini kalau boleh kita elakkan. Maaf seperti yang mereka katakan tadi, masalah itu adalah masalah rumah tangga, biar mereka yang selesaikan. Tidak ada hal-hal ataupun campur tangan daripada orang ketiga dan sebagainya. Nombor satu. Nombor dua, saya nampak daripada kes yang berlaku pada hari ini dan di luar sana adalah peranan dan betapa pentingnya rasa tanggungjawab dalam diri seorang ibu ataupun bapa itu sendiri kepada anak-anak. So bila mana seseorang itu faham tanggungjawab dia, tanggungjawab untuk membesarkan anak bukan saja di sini, bahkan di sana. So dia rantaian itu berpanjangan. So secara tidak langsung bila mana seseorang itu faham tanggungjawab dia, maka dia tidak akan abaikan tanggungjawab tersebut. Dan harus diingat, tanggungjawab itu akan hadir apabila seseorang itu memiliki ataupun mencari ilmu. Abang kata sana tadi mungkin saya tak mahir, saya tak cukup ilmu lagi. Ya benar. Ilmu keibubapaan ini bukan ilmu yang boleh orang kata simple boleh dapat baca je kan. Baca kat mana. Tidak. So dia adalah sesuatu benda yang harus dicari dan orang kata digali supaya dengan ada ilmu tersebut bahawa kita akan mudah faham. Ingat, yang ketiganya adalah macam yang saya katakan tadi, whatever ibu bapa yang dekat luar sana, please, sebarang masalah dalam rumah tangga, kata Shanas tadi, kalau pasangan suami isteri dia ada masalah, ingat masalah itu jangan diwarisi kepada anak-anak. Betul. So ini sangat penting. So yang menjadi masalahnya pada hari ini apabila si ibu ataupun si bapa mewarisi masalah itu kepada anak-anaknya untuk membenci sama ibu ataupun ayah pasangan tersebutlah yang telah besar. Yang ini kalau boleh elakkan sama sekali. Mengheret anak ke dalam konflik. Ya betul. Dia seronok bila tengok anak dia pun benci bapak dia. Ya betul. Dia macam macam cerita TV, puas hati aku. Macam tu. I tak boleh masalahnya I pula rasa anak I tak boleh ada benda tu sebab dia tak ada kena-mengena. Kenapa I nak kita fikir macam ni. Seorang anak dia nak ada bapa, dia nak keluarga yang normal, dia nak dia nak maksudnya benda yang sepatutnya. Tapi kita kat sini toksik. Input dia toksik. Benci bapak kau tak guna ni semua. Tak bagus untuk anak tu. Sebab seorang anak perlu idola dia, lagi lelaki bapak dia. Dia nak ada father figure. Maksudnya dia kena jadikan bapak dia sebagai contoh, idola. Jadi kita nak input pun yang benda yang positif, yang lagi bagus untuk dia punya self development, dia punya personality, semua tu. Tu yang I sentiasa fikirkan. Maksudnya menyelami macam mana kalau I tempat dia, apa yang I nak. I nak ni. Baik, di hujung perbincangan kita ni kan Encik Saiful, Nabila. Untuk Nabila terlebih dahulu, mungkin ada satu pesanan yang kalau ada dalam kalangan wanita khususnya di luar sana yang sedang melalui apa yang Nabila sedang lalui sekarang ini, apakah mungkin pesanan yang ingin diberikan? Pasangan lah kan, pasangan dekat luar sana. Actually, macam saya pernah kongsi, ramai yang DM and email. Dia orang tanya macam mana dia orang keadaan yang sama, dia orang tak ada kekuatan, dia orang tak ada ni, dia orang nak bercerai. Tapi first saya cakap, tak semua saya reply lah, ada yang saya reply. First thing first, tengok dulu you betul ke nak bercerai, because benda ni bukan benda yang kecil. Fikir, jangan ikut perasaan. Emosi. Lepas tu kalau you betul nak bercerai, dan ada step-step yang boleh dibuat lah. Tapi untuk dari segi anak pula, ramai cakap macam mana you boleh kuat nak menghadapi ex-husband. So you jangan letak you. Ni bukan pasal you dah. Pasal you dah habis. Ni sekarang pasal anak. Kita kena fikir macam mana, apa yang you nak feed anak you. Positivity, good vibes, benda yang elok, kata-kata yang elok. Apa orang kata? Surrounding. Kasih sayang. Itu yang you nak bagi dekat anak you.
itu yang you kena pegang and move forward. Ya. Maksudnya you tak boleh. Dan juga dekatkan diri dengan orang-orang yang ada pengalaman bercerai dan kita tengok dia punya maksudnya macam mana dia orang manage anak dan bekas isteri semua tu atau bekas suami tu dengan bagus. Sebab banyak input saya dapat. Yang menjadi rujukan tu kenalah positif. Rujukan. Jangan yang negatif pula. Okey. Macam tu. Cik Saiful, Ya. seringkasnya, Okey, apa yang boleh seringkasnya. disimpulkan Baik, tentang perbincangan ini? Memang menarik, masa mencemburui tapi silakan. Secara ringkas ya. Baik. Kita merancang sesuatu, Nabila, dengan cita-cita. Tetapi Tuhan merancang sesuatu untuk kita dengan cinta. Maka raikanlah cinta itu. Kerana cinta itu adalah yang sebenar-benarnya yang terbaik untuk diri seseorang tersebut. Berlapang dada, redha dengan apa yang saja yang Tuhan berikan kepada diri kita dan ambil kesempatan untuk memperbaiki kesilapan yang kita lakukan pada suatu masa dahulu. Dan sesungguhnya bila seseorang itu memandang akhirat itu lebih besar daripada dunia, maka jangan risau. Maka dia akan menjalankan kehidupan itu dengan penuh rasa tanggungjawab. Itu saja. Wow, kesimpulan yang padat. Rumusan yang penuh kata-kata indah. Betul. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Nabila, kepada Cik Saiful dan juga kepada Syarnas Ahmad yang sudi berkongsi dan dijadikan iktibar kepada ramai orang di luar sana. Apa yang penting, jangan ego dan fikirkan kesejahteraan anak itu. Ingat, berpisah jangan sampai anak terpisah.